lagi, tak lalu waktu yang lama, malaikat Jibril Allah perintahkan turun lagi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kitab bagi tahu. Baca kitab Manahijul Imdad, Syarah Irsyadul Ibad. Dikatakan apa? Malaikat Jibril jumpa, ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan paduka cari balik hamba saya perempuan tadi. Di dalam kitab Manahijul Imdad yang saya bawa, Syarah Irsyadul Ibad, dikatakan di situ ada sebuah hadis. Satu hari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ummuna wa ummul mukminin, ibu bagi seluruh kaum mukminin, Sayyidatuna Aisyah telah pergi ke pasar dan membeli seorang hamba saya perempuan. Orang gaji untuk bantu memasak, bantu mengemas rumah, maka dibawa balik ke rumah beliau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Setelah mana beberapa hari pembantu tersebut, orang gaji tersebut, hamba saya tersebut duduk di rumah beliau, malaikat Jibril diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke muka bumi membawa wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pesan? Apa ucapan yang Allah ingin sampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril? Nabi SAW sebutkan dalam hadis tersebut, Jibril bagi tahu kat Nabi, wahai Rasulullah, ini Jibril turun daripada langit 7, turun ke langit ke muka bumi, jumpa Rasulullah di rumah Nabi. Wahai Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu kepada paduka, ya Rasulullah, isterimu Sayyidatuna Aisyah baru beli seorang hamba sahaya. Tapi Allah bagi tahu hamba sahaya yang dibeli oleh Sayyidatuna Aisyah ni bukan orang baik, tapi dia orang ahli neraka. Orang yang mungkin banyak dosanya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kamu orang suci, ya Rasulullah. Isterimu orang suci, keluargamu orang suci. Maka tak boleh ada orang kotor, tak boleh ada orang ahli neraka duduk satu bumbung di rumah kamu, ya Rasulullah. Maka Allah perintahkan, kata Jibril, ya Rasulullah, Allah perintahkan paduka untuk keluarkan pembantu rumah itu, keluarkan orang gaji tersebut, keluarkan hamba saya perempuan tersebut daripada rumah paduka, kerana dia ahli neraka. Paduka pesuruh Allah, kekasih Allah, kesayangan Allah. Maka Sayyidina Rasulullah SAW jumpa isterinya Sayyidatuna Aisyah, wahai ya Humaira, wahai isteriku yang cantik rupawan putih kemerah-merahan, apakah anda baru membeli seorang hamba sahaya? Betul wahai suamiku, kata Sayyidatuna Aisyah. Kata Rasulullah SAW, wahai isteriku, cubalah kau keluarkan hamba perempuan tersebut daripada rumah kita, bagilah dia pergi ke mana-mana, terserah, lantaklah. Jibril baru saja datang daripada langit ketujuh, bawa pesan daripada Allah. Allah bagi tahu, saya tak boleh letak perempuan ini kerana perempuan ini ahli neraka dalam rumah saya. Sayyidatuna Aisyah tak fikir panjang. Padahal zaman itu kalau beli hamba saya harganya bukan murah-murah. Setakat duit kita nak beli kereta kancil tak cukup nak beli hamba saya zaman dahulu. Harga hamba saya boleh getah ratus-ratus ribu, hadirin hadirat. Puluh ribu paling murah, ratus-ratus ribu harga dia. Sayyidatuna Aisyah walaupun dah belanja banyak beli hamba, tapi kerana Rasulullah SAW suruh keluarkan hamba tersebut daripada rumah, dia sanggup serta-merta. Maka dia pun pergi ke bilik orang gaji, ke rumah, ke bilik orang yang diletakkan hamba tersebut. Dia bawa sebuah bakul makanan. Zaman dahulu belum ada lagi capati, belum ada lagi roti canai, belum lagi pizza, belum ada lagi spaghetti dan lain-lain, belum ada lagi itu dan ini. Yang ada kebanyakan makan apa? Makan buah kurma. Itu budaya zaman dahulu, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bawa sebakul buah kurma. Dia jumpa hamba saya perempuan tadi. Dek, sinilah dek, kamu keluarlah daripada rumah saya. Kamu tak payah duduk sini lagi dah. Nak pergi mana terserah, lantaklah kau. Mana-mana bebas, terserah kamu. Tapi kamu kan nak berjalan, kamu tak ada tujuan. Kesian saya tengok kamu. Kamu tak ada bekalan makanan, duit pun tak ada. Maka inilah saya bekalkan makanan untuk kamu. Mungkin boleh tahan dah 3-4 hari ke apa ke. Kerana pergi nanti kau carilah kerja kat mana-mana. Maka hamba saya perempuan tersebut pun keluarlah daripada rumah Nabi SAW, membawa bekal beberapa buah kurma yang dibekalkan oleh isteri Nabi, Ummul Mukminin. Kenapa Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah bekalkan kurma? Padahal yang dia tahu orang yang dibekalkan ahli neraka. Kerana memang seorang yang suka dermawan, suka bersedekah, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Dalam satu riwayat dikatakan dulu beliau pernah dapat duit 100,000 dinar. 100,000 dinar tu bersama dengan 100 juta RM. Hari ini 100,000 dinar bersamaan dengan 100 juta RM. Satu hari dia dapat duit daripada perbendaharaan negara oleh Khalifah Muawiyah, baginda dah wafat. Pagi dia dapat duit, petang waktu azan maghrib sesen duit pun habis, licin, semua dah disedekahkan kepada fakir miskin, kepada masjid, kepada surau, kepada madrasah semua. Dermawan, satu hari dia boleh bersedekah habiskan RM 100 juta ringgit. Kita kalau tengok cerita dongeng orang Melayu buat jutaan fakir, nak dapat, bukan jutaan fakir, cerita apa tu?
nak dapat harta warisan mesti menghabiskan belanja ini 5 juta. Cerita badul ke cerita apa? Betul ada. AR Compel mesti habiskan. Os arwah Mr. Os. Nak dapat warisan mak bapak kena habiskan 50 juta ini, 5 juta ini dalam masa sebulan. Sebulan pun enjoy, sebulan pun berpoya-poya, tak mampu dia nak habiskan duit. Tapi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkat didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagi dapat duit RM 100 juta, azan maghrib berkumandang, 1 sen pun tak tinggal dalam kocek beliau kerana dermawannya yang luar biasa. Ini yang haja-haja perlu tiru. Ini dia yang kaum-kaum muslimat perlu tiru. Muslimin pun perlu tiru bagaimana isteri baginda Nabi SAW, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, dididik oleh Nabi SAW. Umat Islam memang diajar oleh Nabi jangan kedekut, banyak-banyaklah bersedekah. Ini ajaran Sayyidina Rasulullah SAW. Kita lanjut cerita tadi. Maka berlalulah sehari, 2 hari, hamba saya tersebut jalan sana jalan sini, dah penat makan lagi bawa kurma, penat makan lagi bawa kurma, sehinggalah tinggal kurma yang terakhir, tinggal sebutir sahaja. Waktu tu dia dah lapar sangat, jimat cermat dah lapar sangat. Waktu dia lapar sangat, dia baru makan separuh biji kurma, separuh lagi, baru nak telan nak habiskan buah kurma. Tiba-tiba di hadapannya ada orang fakir miskin sedang minta sedekah. Cik adik, saya kelaparan cik adik, dah berapa hari tak makan, dah ada apa-apa nak kasih saya sedekah. Dah separuh masuk mulut, separuh masih di luar. Dia sanggup keluarkan yang belum digigit itu, separuh dimakan, separuh lagi, ni tuan saya sedekah kepada kamu. Kalau saya ada lebih saya akan kasih banyak, tapi tinggal separuh ni, saya pun lapar, kamu pun lapar. Separuh saya makan, separuh kamu makan. Hadirin hadirat, hamba sahaya yang Jibril turun daripada langit ketujuh bagi tahu Nabi Muhammad dia ahli neraka, tapi dia walaupun banyak dosa, dia rajin bersedekah. Dia sanggup bersedekah. Sedekahnya tak banyak. Kenapa? Dia bukan orang kaya. Sedekahnya sedikit aja. Tapi tak lalu waktu yang lama, malaikat Jibril Allah perintahkan turun lagi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kitab bagi tahu. Baca kitab Manahijul Imdad, Syara' Irsyadul Ibad. Dikatakan apa? Malaikat Jibril jumpa, ya Rasulullah, Allah SWT perintahkan paduka cari balik hamba saya perempuan tadi. Kerana sesungguhnya hamba perempuan tadi Allah dah bebaskan dia daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah cancel namanya daripada penghuni neraka menjadi penghuni syurga berkat dia bersedekah. Bayangkan hadirin hadirat, dengan sedekah ini kita takut dengan api neraka. Kita dengar tadi betapa ngerinya api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita pun takut, kita entah bila ajal datang menjemput kita. Hari ini ada sedekah, ada harta, sedekahkan. Yang ada dalam kocek kita belum tentu hak milik kita, hadirin hadirat. Hajah-hajah yang emas yang kita pakai ni belum tentu jadi milik kita. Kalau kita meninggal dunia bukan milik kita lagi dah, dan milik orang lain dah. Tapi milik kita yang kekal bersama kita, yang akan menemankan kesepian kita di dalam kubur kita, yang akan menyelamatkan kita daripada kobaran api neraka Allah, adalah apa yang pernah kita sedekahkan untuk agamanya Allah, untuk jalannya Allah, untuk masjid, untuk sekolah-sekolah agama, untuk fakir dan miskin dan lain-lain. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Allah buka pintu hati saya, pintu hati anda semua, agar kita diberikan keyakinan kepada janji-janji Allah, janji-janji Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita kedekut, Allah sembuhkan penyakit kedekut kita ini. Amin. Allah jadikan kita diberikan taufik untuk rajin bersedekah, rajin solat sunnat, rajin membaca Al-Quran, rajin mengerjakan perintah-perintah Allah, dan Allah beri kita taufik untuk dapat menghindarkan segala dosa-dosa dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Al afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.